Okey, baik kita mula. Semua mari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cik Adillah Abdul Samad, CEO Me Want to Pay, Muhammad Izzat Daniel, pegawai yang menguruskan bahagian Me Want to Pay Negeri Pulau Pinang, semua waris, guru-guru, harap pertama kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana pada pagi ini waris-waris semua sudi meluangkan masa untuk mendengar taklimat cashless yang akan dilaksanakan pada tahun depan lah, 2024. Okey, kita telah mengadakan taklimat dulu, tapi mungkin ada yang tidak jelas lagi kan. Jadi hari tu saya dah janji 2024 kita akan buat taklimat yang lebih detail lagi lah, memandangkan kita ada Google Meet, dapat menjimatkan masa berjumpa di sekolah lah. Baiklah, hari ini kita fokus kepada bagaimana waris nak top up Me Want to Pay menggunakan Virtual Bank dan food product. Okey, untuk makluman waris, pada 2023 ada beberapa waris yang advance lah. Dia dah top up Me Want to Pay untuk cashless. Jadi pada 2023 pun kita dah jalankan. Alhamdulillah ada beberapa waris yang dah expert lah, dah pandai, dah menguasai cara untuk top up Me Want to Pay ni untuk murid. Tetapi ada parent yang top up, tapi anak dia tak boleh lagi guna sebab dia tak buat transfer kepada akaun anak dia. Jadi hari ini kita akan perincikan cara untuk top up kepada anak bagi membolehkan dia membeli di kantin dan koperasi. Ada juga diberitahu oleh kantin ni untuk pengetahuan. Ada waris yang dia top up. Anak dia kata, cikgu, ayah dengan mak saya dah top up. Tapi saya masih lagi tak boleh pakai. Okey. Jadi bila dia jumpa pengusaha kantin, maktuk, jadi dia tunjuk kad, bila maktuk scan, tak ada kredit, tak ada duit dalam tu. Jadi susahlah, kesian dekat budak kan. Maktuk bagi juga anak-anak tuan-tuan dan perempuan makan. Tapi untuk 2024 selepas taklimat ni harap tak berlaku lah. Kita faham ada parent yang top up tapi dia tak transfer kredit tu kepada anak dia. Jadi anak tu pergi sekolah, dia tunjuk kad, maktuk scan tak ada kredit. Jadi maktuk kesian, dia bagi makan juga. Jadi kami sudah meeting di peringkat pentadbiran. Jadi 2024 harap tak berlaku lah. Kalau kata berlaku juga, kami akan ambil nama dan hubungi parent lah. Sebenarnya parent belum buat transfer ke akaun anak. Jadi hari ini kita akan bersoal jawab, kita akan buat penjelasan lah supaya semua jelas. Buka sekolah 2024, insya-Allah kita semua dapat menggunakan sistem digital ni dengan baik lah. Anak saya sendiri pun dah pakai. Jadi saya rasa mudah lah. Saya tak perlu lagi pagi-pagi nak cari, nak pecah duit. Jadi duit hilang apa semua tu dapat dielakkan lah. Jadi saya rasa mudah, saya bagi kad ke anak saya. Jadi dia dapat belanja dan saya rasa mudah. Cuma di sini kita nak bagi parent yang belum faham lagi, kita nak jelaskan lah dengan sebaik-baiknya. Okey, baik. Tanpa membuang masa, saya menjemput
Encik Muhammad Izzat, iaitu pegawai yang bertanggungjawab untuk negeri Pulau Pinang dalam syarikat Mi Wan Tu Pay ni untuk menjelaskan apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan untuk membolehkan. Sekarang kita fokus untuk anak-anak kita boleh guna kad digital tu untuk membeli. Sebab ini perlukan kerjasama daripada parent lah. Kalau parent tak buat, anak tak boleh menggunakan kad tu. Anak hanya menggunakan saja, tapi ibu bapa yang kena uruslah dia punya duit digital tu untuk akaun anak dia. Okey, baik. Saya mempersilakan Encik Muhammad Izzat Daniel untuk memberi penerangan mengenai dengan cashless kad digital. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Zohemi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semualah. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Muhammad Izzat Daniel. Okey, saya staff Mi Wan Tu Pay untuk negeri Pulau Pinang lah. Jadi bersama saya hari ini adalah CEO Mi Wan Tu Pay, Cik Adilah Abdul Samad, untuk kita menerangkanlah berkenaan aplikasi Mi Wan Tu Pay. Jadi first kali saya akan masuk slide teruslah, slide berkenaan cara untuk membeli VBA. Ataupun tak apa, saya sepintas lalu dulu, kita start daripada awal. First kali, ini adalah aplikasi Mi Wan Tu Pay lah. So selepas tuan-tuan dan puan-puan download aplikasi Mi Wan Tu Pay lah dalam Play Store ataupun yang mana yang pakai iPhone boleh masuk App Store dan search sahaja Mi Wan Tu Pay, dia akan keluar lah logo yang macam ni, Mi Wan Tu Pay ni yang saya tunjuk dekat slide. Okey, jadi untuk kita yang mana parents yang belum lagi sign up, boleh tekan button sign up yang color hitam ni di sebelah kiri tu, sign up ni, dan dia akan keluar features yang kedua ni. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan isi saja maklumat yang diminta lah, dan seterusnya tekan saja bahagian register. And then tuan-tuan dan puan-puan akan dapat TAC melalui email lah, email yang tuan-tuan dan puan-puan daftarkan di maklumat yang inilah, email address ni, dan boleh tengok nombor TAC tu dekat dalam email. Nanti bila diminta nombor TAC, buka dekat email tuan-tuan dan puan-puan tu, masukkan nombor TAC tu. Okey, jadi seterusnya, okey, ini adalah paparan muka log lah, paparan muka depan Mi Wan Tu Pay ni. Jadi selepas tuan-tuan dan puan-puan dah selesai register, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan user ID lah. User ID tu mengikut nombor telefon yang tuan-tuan dan puan-puan daftarkan. Tapi kena letak nombor 6 di hadapan. Macam contoh 6013, 6012, 6019 dan seterusnya lah. Dan PIN pula mengikut PIN yang tuan-tuan dan puan-puan isi maklumat yang sebelum ni lah, yang dekat bahagian daftar tadi tu. And then dekat bawah ni pula ada 4 button. 4 button yang ini penting lah. So untuk tuan-tuan dan puan-puan semak baki duit dalam kad anak tuan-tuan dan puan-puan. Macam contoh tuan-tuan dan puan-puan tekan button yang putih ni, yang bulat putih ni, jadi dia akan keluar kamera. Kamera macam ni. So tuan-tuan dan puan-puan ambil kad student, kad anak tuan-tuan dan puan-puan tu lah, letakkan dekat kamera tuan-tuan dan puan-puan tu, dan nanti dia akan scan. Dia akan detect QR ni dan dia akan bagi tahu baki dalam kad ada berapa. Kebanyakan parents kadang dia tak tahu macam mana nak semak baki anak. Yang ini cara mudah lah. Tuan-tuan dan puan-puan masuk saja aplikasi, tekan button putih ni ataupun yang biru ni, dua-dua ni pun boleh. Jadi scan saja kad anak, dia akan keluar nanti baki dalam kad anak tuan-tuan dan puan-puan tu lah. Okey, seterusnya yang ini pula untuk tuan-tuan dan puan-puan nak nak add children, macam yang saya bagi tahu sebelum ni. Add children ni untuk tuan-tuan dan puan-puan ni, add tambah anak dalam ID tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini untuk apa? Yang ini untuk kita nak
transfer duit ke kad anak tuan-tuan dan puan-puan ni lah. Sebelum ni ada juga saya dapat beberapa mesej lah daripada parent berkenaan cara untuk transfer ni. Okey, tak apa, yang ni saya tunjuk slide, sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana untuk kita buat. Sekejap lagi saya akan buka satu lagi browser untuk kita sama-sama kita check lah. And then first kali tuan-tuan dan puan-puan kena add children dulu. Tekan button add children ni dan masukkan maklumat ni lah. Maklumat sekejap lagi tak apa, saya tunjuk slide dah. And then view children ni pula untuk tuan-tuan dan puan-puan tengok maklumat anak tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya kalau kita nak buat untuk transfer duit ke anak apa semua melalui view children ni. Okay, and then yang lain ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendirilah dekat slide yang saya bagi dalam Telegram tu. And then seterusnya untuk bacaan untuk virtual bank. Virtual bank ni yang ini penting. Tak apa, kita ke next slide dulu. Sekejap saya tunjuk untuk virtual bank ni. Okay, jadi bila tuan-tuan dan puan-puan dah add children, okay, makna kata tekan add children ni, and then dia akan keluar features macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan tekan sahaja petak ni, petak yang ada QR ni, tekan dan scan kad anak, and then selepas dah scan tekan submit, dia akan keluar dekat view children ni. View children ni bila tuan-tuan tekan view children ni, dia akan keluar pula maklumat yang di sebelah kanan ni. Maklumat nama anak tuan-tuan dan puan-puan, IC, sekolah mana, and then dekat bawah ni sekejap lagi akan ada auto recharge. Baik, seterusnya. Okey, yang ini untuk kita membeli account virtual bank. Yang ini yang saya tekankan sebelum ni lah untuk tuan-tuan dan puan-puan top up duit masuk ke dalam account tuan-tuan dan puan-puan. Virtual bank ni bukannya tuan-tuan beli and then tuan-tuan top up masuk terus masuk ke kad anak. Bukan macam tu. Dia first kali, okay, tuan-tuan dan puan-puan kena tekan dulu dekat bahagian register ni. Okay, yang ini untuk kita belilah. Yang mana yang dah beli tu nanti akan dapat dah, asalnya dah dapat dah nombor account virtual bank tu. Okay, tuan-tuan tekan register ni and then dia akan ke features yang ini. Tuan-tuan klik online banking dan tekan proceed payment. Tekan proceed payment, nanti dia akan keluar dekat satu lagi browser untuk tuan-tuan belilah. Okay, yang virtual bank ni RM10 untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun lah. Untuk dia macam virtual bank ni orang kata bank maya lah. Bank yang kita tak nampak. Sebab tu dia nama dia virtual. Dia bank maya. Selepas tuan-tuan dan puan-puan beli RM10, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat, selepas ni tuan-tuan tekan register pula, dia akan keluar number virtual account number kat sini. Macam kat sini dia tunjuk online banking. Online banking ni makna kata tuan-tuan belum beli lagi lah virtual bank. Jadi bila selepas tuan-tuan dan puan-puan beli, dia akan bagi tahu number virtual account dekat sini lah. Okey. So apa gunanya number virtual bank ni? Sekejap lagi saya akan terangkan. Kita ke next slide. Baik, yang ini untuk membeli, yang ini untuk tuan-tuan puan-puan tengok untuk beli account Bank Maya ni lah. First kali tekan online banking and then dia akan pergi ke ni lah yang saya cakap tadi, browser FPX. Tuan-tuan boleh select bank kat sini, maksudnya macam bank tuan-tuan dan puan-puan, Maybank ke, CIMB ke, Bank Islam ke, boleh pilih dulu dekat bahagian select bank ni and then tekan proceed. Tekan proceed, dia akan masuk ke apa nama ni, browser bank yang tuan-tuan dan puan-puan masukkan kat sini lah. Macam CIMB, dia akan pergi ke CIMB lah. And then selepas tuan-tuan dah beli akan dapat number virtual account bank. Okay, kita ke next slide. Baik, yang inilah number virtual bank dia. Tapi tuan-tuan jangan puan-puan jangan ambil yang ni pula. Yang ini contoh. Dia number tak sama, dia bukan number yang ikut kat sini. Maksudnya selepas tuan-tuan dan puan-puan beli nanti akan dapat number yang diberikan kat sini lah. Jangan ikut number ni. Ambil number yang ada dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan tu. Okey. Okey, yang ini contoh untuk kita top up masuk ke dalam VBA selepas tuan-tuan dan puan-puan beli VBA lah. Maksudnya selepas tuan-tuan dah dapat number account kat sini, tuan-tuan boleh tekan copy lah kat sini. Highlightkan dia number ni, lepas tu boleh tekan copy dan boleh masuk dekat online banking tuan-tuan dan puan-puan. Macam contoh yang ni Bank Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan login macam biasalah, login
bank Islam, and then klik bahagian transfer. Okey, bahagian transfer ni penting untuk bank apa ni, yang virtual bank ni. Ni virtual bank ni bank apa? Kita tak tahu bank apa. Okey, macam saya terangkan sebelum ni, kita punya bank ni daripada M-Bank Berhad. So tuan-tuan dan puan-puan klik M-Bank ni dekat bahagian transfer. Waktu nak select bank tu, ambil M-Bank dan masukkan jumlah berapa, and then account. Account ni lah yang tuan-tuan dan puan-puan copy tadi dekat dalam aplikasi Me Want to Pay tadi tu. Pastekan dekat bahagian number account bank lah, and then masukkan nama Me Want to Pay Digital dan juga reference, dan selepas itu tekan transfer now. Okey, selepas tuan-tuan dan puan-puan transfer, saya minta untuk sharekan receipt dekat mana-mana untuk andai katalah kalau ada masalah duit tak masuk ke atau apa-apa masalah yang lain lagi lah. So apa-apa jadi kalau macam tu, kita boleh refer pada receipt tersebut. Receipt tersebut. Jadi kita boleh semak lah, betul ke tuan-tuan dan puan ni transfer ke sini ke apa ke, kita boleh tengok. Sebab itulah saya tekankan juga sebelum ni, receipt sentiasa simpan. Sentiasa simpan. Baik, seterusnya. Okey, so untuk masuk ke dalam VBA ni, maksudnya duit yang tuan-tuan top up tadi tu, dia tak akan masuk terus. Dia tak akan masuk terus. Jadi dia akan makan masa 6 masa yang saya tunjukkan ni lah. Kita ada pukul 11 pagi, 2.30 petang, 5 petang, 8 petang, 11.30 malam dan juga 4 pagi lah. Saya bagi tahu terus dalam masa 24 jam lah. Senangnya dalam masa 24 jam baru dia akan masuk dalam virtual bank ni. Virtual bank ni. Yang ni virtual bank lah ni. Yang logo macam rumah ni, macam bank ni. Yang ni virtual bank. So macam tuan-tuan puan top up tadi RM30. So nanti akan masuk dekat sini RM30. Macam tu. Baik, seterusnya. Okey, yang ini untuk eKYC. Electronic Know Your Customer. Apa itu KYC? Kebanyakan parent juga tanya saya juga, apa ni Cik Zat, KYC ni saya tak faham. Okey, jadi yang ini saya akan terangkan sekali lagi lah. Know Your Customer. Know Your Customer ni, okey, bila tuan-tuan dan puan-puan klik dekat bahagian transfer ni, bila tuan-tuan klik dekat bahagian transfer ni, dia akan bagi tahu please masukkan maklumat KYC. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tak masukkan, dia tak akan boleh ke features yang seterusnya. Features yang di sebelah ni lah. Macam contoh, tuan-tuan tekan transfer ni, dia akan masuk yang ini. Tapi bila tuan-tuan tekan hak ni, dia suruh update KYC. Update KYC tu kat mana? Sekejap saya bagi tahu. Baik. Okey, yang ini masuk untuk KYC. Okey, bila tuan-tuan tekan transfer ni, dia akan bagi tahu please update KYC to access transfer lah. Go to user menu to update KYC. Dekat mana user menu ni? Dekat mana user menu ni? Kadang ada parents yang tak tahu. Okey, jadi bila tuan-tuan dan puan-puan buka aplikasi selepas login, tuan-tuan boleh tekan 3 baris di sebelah kanan atas tu. Sebelah kanan atas tu. Tekan yang 3 baris ni dan tekan bahagian user. Tekan bahagian user ni dan dia akan keluar update KYC dekat bawah tu. Sekejap lagi saya tunjuk. Yang ini dah tekan dekat KYC dah. Tak apa, sekejap lagi saya tunjuk balik. Okey. So yang ini untuk kita buat transfer duit. Jadi sekarang ni yang baru dah, kita dah tak pakai dah yang ini. Ada quick transfer payment. Sekejap lagi tak apa, saya tunjuk juga. Baik, yang ini untuk transfer duit ke kad QR anak lah. Secara satu jumlah. Jadi yang ini pun ada saya dah terangkan dah sebelum ni. Kebanyakan parent menggunakan yang inilah sebabnya memudahkan. Jadi parents tak perlu nak masukkan tiap-tiap hari duit ke dalam kad anak tu. Just masukkan sekali, submit, and then dia akan tiap-tiap hari akan transfer. Macam contoh RM1, RM2. Jadi dekat mana features yang ini, bila tuan-tuan tekan view children tu tuan-tuan boleh slide ke bawah sekali, boleh tekan auto recharge ni. Dekat bawah ni ada button auto recharge. So bila tuan-tuan dan puan-puan tekan auto recharge ni, dia akan keluar features yang kedua ni. Baik, yang kedua ni jadi tuan-tuan dan puan-puan masukkan saja. Okey, hari Isnin berapa ringgit, hari Selasa berapa ringgit, hari Rabu berapa ringgit, Khamis berapa ringgit, Jumaat berapa ringgit, Sabtu berapa ringgit, Ahad berapa ringgit. Sabtu dengan Ahad ni tak payah masukkan lah. Sebab Penang cuti kan hari Sabtu Ahad. Jadi biarkan kosong. Jadi setkan saja kat sini RM2, 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 RM2.
tekan sahaja submit, and then dia akan auto masukkanlah duit nanti. Auto masukkan duit nanti. Maksud misal kata kat sini masuk RM3, lepas tu hari Rabu RM6. Contohlah ada juga parent yang tanya, Cik Zat, saya dah masukkan RM4, tapi anak saya hari ni baru guna RM2. Jadi RM2 lagi tu macam mana? Burn ke duit tu? Ada ramai juga parent yang tanya saya macam tu. Jadi yang RM2 tu dia akan stay sahaja dalam kad anak tuan-tuan dan perempuan tu. Maksudnya dia akan carry forward lah. Carry forward. Macam contoh hari ni RM2. Ada baki lagi RM2. Jadi esok masuk satgi pukul 12 lagi masuk pula RM4 untuk hari Selasa. Jadi RM4 campur dengan RM2 tu akan jadi RM6 lah. Dalam kad anak tuan-tuan dan perempuan tu. Makna kata dia akan bertambah. Dia akan bertambah macam tu lah. Okey, saya rasa yang tu faham dah. Baik, kita ke next slide. Okey, yang ini express top up. Yang ini express top up. Express top up ni untuknya anda kata kalau tuan-tuan dan perempuan nak masukkan terus duit ke dalam kad anak. Nak masukkan terus duit ke dalam kad anak. Okey, maksudnya kat sini akan dikenakan charge lah. Macam contohnya kalau tuan-tuan dan perempuan pilih dekat bahagian buy food credit ni, and then dia akan keluar features yang ini. So tuan-tuan dan perempuan nak masukkan RM10, dia akan ada service charge. Service charge RM RM1. Yang ni saya tak galakkan lah untuk parent gunakan express top up ni disebabkan dia ada charge. Ada charge RM1. Tapi yang ini dia akan immediately lah masuk. Maksudnya RM10 terus. Lepas tuan-tuan buat payment, masuk terus RM10. Dia tak macam yang tadi. Yang tadi kalau kita pakai virtual bank tadi tu, dia jadi dalam masa 24 jam. Dalam masa 24 jam dia akan masuk dalam kad. Yang ini kalau top up terus masuk. Sebab tu dia express. Tapi dia kenakan charge pula RM1. Tuan-tuan dan perempuan dah jadi RM11 dah top up, dah RM1 service charge. Okey, jadi yang ni saya bagi tahu jugalah. So pilih RM10 and then tekan online banking dan proceed payment lah. Proceed payment dia akan masuk dekat dalam browser. So macam biasa juga tuan-tuan pilihlah bank mana, CIMB ke, Bank Islam ke, and then proceed payment saja. Dan duit dalam express top up ni dia takkan masuk dekat VBA. Maksudnya sekejap. Okey, duit yang tu lah dia takkan masuk dalam virtual bank ni. Dia takkan masuk dalam virtual bank. Kalau yang untuk express top up, dia akan masuk dalam food product ataupun food credit lah. Dia akan masuk duit RM10 tu dalam ni. Kadang ada juga yang parent yang tanya saya, kenapa dia tak masuk dalam virtual bank ni? Jadi untuk express top up tu dia akan masuk dalam food product. Dalam food product. Jadi macam mana nak transfer pula masuk ke dalam kad anak kalau dia masuk dalam food product ni? Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk. Baik, untuk slide itu saja saya akan bukakan untuk sekejap saya akan buka apps ya. Okey, baik. So kita akan masuk aplikasi lah. Okey. So macam yang saya bagi tahu tadi, first kali kita masukkan nombor telefon lah. Macam kat sini. Yang penting 6 jangan lupa di hadapan lah. 6, nombor 6 dulu. Letakkan nombor 6 dulu kat sini dan diteruskan dengan nombor telefon tuan-tuan dan puan-puan lah. Baik. Okey, lepas tu kita tekan sign in dan dia akan masuk lah. Jadi macam saya bagi tahu tadi, eKYC tu. eKYC tu macam mana? Jadi macam kat sini, okay, tuan-tuan dan puan-puan tengoklah. Bila saya tekan transfer, nampak? Dia keluar, please update KYC to access transfer. Kenapa tak boleh masuk ni bahagian transfer ni? Okey, jadi kat mana dekat mana kita nak update KYC ni, tuan-tuan dan puan-puan tengok di sebelah kanan atas ni. Boleh nampak kan 3 baris ni kan? Okey, tuan-tuan tekan 3 baris ni dan pergi dekat bahagian user. Pergi dekat bahagian user ni, tekan user dan dia akan keluar maklumat tuan-tuan dan puan-puan dan turun ke bawah. Yang ni yang saya beritahu tadi tak keluar tadi dalam slide.
Jadi saya tunjuk kat sini lah. Nampak tak kat bawah ni yang ada lampu lit up putih-putih ni, update KYC. Okay, tuan-tuan dan puan tekan update KYC ni dan seterusnya dia akan keluar features yang ini, KYC update. Maksudnya yang ini apa yang diperlukan dalam features yang ini. So tuan-tuan dan puan boleh tengok dia minta IC ataupun pasport. IC lah, IC muka depan tuan-tuan dan puan tu. Maksudnya tuan-tuan dan puan kena ambil gambar dululah. Ambil gambar IC dulu and then dekat bawah pula dia minta selfie picture. Maksudnya tuan-tuan dan puan kena ambil phone lah, ambil phone, tangkap gambar. Gambar selfie lah. And then lepas tu masukkan saja. Choose file ni, pilihlah file yang IC passport, IC yang muka depan tu, and then dekat bawah ni pula pilih pula gambar yang tuan-tuan dan puan selfie tadi tu. And then selepas selesai tekan upload KYC. So bila dah upload nanti dia akan boleh buka lah. Okay, macam yang ini akaun saya ni, saya tak buat lagi. Jadi saya akan masuk akaun yang kedua lah. Baik, so selepas tuan-tuan dan puan dah update KYC tu, okay, selepas itu tuan-tuan dan puan cuba tekan balik bahagian transfer ni. Dia akan keluar macam ni, features yang ini. Selagi tuan-tuan dan puan tak update KYC, dia tak akan keluar features yang ni. Okay, yang ini untuk apa Encik Zat? Okay, yang ini untuk kita buat quick transfer kredit. Quick transfer kredit ni maksudnya cara manual untuk tuan-tuan dan puan nak transfer ke anak. Maksudnya macam saya beritahu tadi auto recharge. Auto recharge tu sekali buat. Kalau yang ini cara manual lah. Maksudnya tiap-tiap hari tuan-tuan dan puan nak buat. So macam mana? Tapi yang ni saya tak syorkan lah sebab yang ni tiap-tiap kali tuan-tuan nak transfer anak, tuan-tuan kena tekan yang ni. Baik guna yang auto recharge balik, senang. Sebab masuk aja keesokan hari dia akan transfer terus. Yang ni saya ajak jugalah tuan-tuan dan puan. So macam mana tuan-tuan dan puan tekan quick transfer kredit ni. Tekan quick transfer kredit ni. Dan kemudian yang ni sender info ni pilih virtual account balance. Virtual account balance ni macam misal kata tuan-tuan dan puan dalam VBA tuan-tuan dan puan ada RM20. Okey, pilihlah yang ni. Okey, macam saya ni virtual account balance ni ada RM1. Jadi saya tekan virtual account balance ni and then pilih recipient. Recipient ni pilih food balance. Yang ini untuk kad anak tuan-tuan dan puan lah. Jangan pilih yang lain ni, pilih food balance. Ambil food balance. And then scan kad tuan-tuan anak tuan-tuan dan puan tu. Tekan yang ni scan and then berapa ringgit nak bagi kat anak. Contoh kata RM2. Letak saja RM2 dan tekan saja submit. Tekan submit nanti dia akan automatic masuk lah dalam kad anak tuan-tuan dan puan ni. Tuan-tuan dan puan ni. Okey, rasanya jelas untuk quick transfer kredit ni. Yang ini untuk manual lah. Jadi seterusnya saya akan masuk ke bahagian register. Okey, register ni yang ini. Okey, macam tuan-tuan dan puan ni tekan bahagian register ni, dekat sini ada tulis lah nombor akaun tuan-tuan dan puan. Nombor akaun VBA tuan-tuan dan puan. Ni macam saya ni dah expired, jadi dia tak keluar lah. Bila saya renew balik nanti dia akan keluar dekat nombor VBA. Baik. Kemudian kita ke bahagian sekejap. Okey. So yang ini add children ni untuk tuan-tuan dan puan, add anak tuan-tuan dan puan ni. Untuk add anak. Jadi macam mana, tekan saja add children ni and then pilih yang hujung ni yang ada petak, ada tunjuk logo QR ni, tekan yang tu, dia akan keluar kamera, scan saja kat anak, lepas tu tekan je submit. Selepas tuan-tuan dan puan tekan submit, dia akan masuk dekat dalam virtual balance tu lah. Dekat view children. Dekat view children ni, bila tuan-tuan dan puan tekan, dia akan bagi tahu semua maklumat anak tuan-tuan dan puan ni. Yang ni sebagai contoh anak saya lah. Ini contoh lah sebagai anak saya. Okey. So kat sini dia bagi tahu nama, dia bagi tahu IC, dia bagi tahu food balance ada berapa ringgit dalam kad anak, semua dalam ni. Jadi dekat mana bahagian auto recharge tu, tuan-tuan dan puan scroll ke bawah. Scroll ke bawah, tuan-tuan boleh tengok yang color biru ni ada auto recharge ni. Ni auto recharge ni, tekan auto recharge ni dan masukkan sahaja. Yang ini yang saya beritahu tadi ni untuk masukkan berapa ringgit setiap hari dia nak transfer. Maksudnya yang ni secara sekali buat sahaja dan dia akan automatic masuk lah. Masuk. And then
tekan saja submit. Tekan submit, dia bagi tahu thank you, your recharge schedule has been add. Makna kata hak ni dia dah setkan dah lah untuk tuan-tuan dan puan-puan ni transfer duit ke kad anak ni. Yang ini sekali buat saja. Tadi yang saya tunjuk tadi quick transfer credit tu, yang tu untuk manual. Manual. Yang ini untuk auto. Okay, and then kita back balik. Untuk express top up. Okay, kat mana express top up tu? Sekejap ya, banyak pula. Okay. Okay, express top up. Okay, yang ini nampak dekat dalam feature tuan-tuan dan puan ni akan keluar express top up ni. Express top up ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak immediately secara masuk terus, tak mau tunggu 24 jam, lama sangat. Kadang tak sempat kan, tuan-tuan dan puan terlupa untuk top up. Okay, so dekat express top up ni, tuan-tuan dah tekan. Okay, so dia akan keluar features yang ini. Okay, features yang ini macam contoh tadi, tuan-tuan dan puan nak top up RM10 tu kadang dah terlewat, bangun-bangun pagi baru teringat Allah, terlupa nak top up VBA. Jadi tuan-tuan dan puan nak guna express top up ni. Jadi kat sini macam saya bagi tahu tadi, dia ada charge RM1 lah. Macam contoh tuan-tuan dan puan tekan RM10 ni. Okay, and then pilih online banking dan tekan proceed payment lah. Tekan proceed payment ni dia akan keluar layout untuk kita ke bahagian ni lah seterusnya lah. Okay, macam contoh sini RM11. Okay, pilih bank. Macam sini contoh kita pilih CIMB. Tekan CIMB dan tekan proceed. Okay, dia akan bawa terus masuk dekat CIMB login. So tuan-tuan dan puan masukkan user ID and then tekan login, dan macam biasalah buat pembayaran macam selalu kita buat beli barang dekat Shopee tu, lebih kurang sama macam ni jugalah. Masukkan maklumat. Baik. Jadi untuk yang auto recharge tu pula, untuk auto recharge tu saya bagi tahu pukul 2 pagi lah. 2 pagi untuk yang ini, 2 pagi dia akan transfer masuk ke kad anak tuan-tuan dan puan-puan tu. Makna kata kalau contohlah duit tuan-tuan dan puan-puan tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat message lah. Message daripada WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan. Makna kata contohlah macam baki tak cukup. Okey, baki tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat message baki anda tidak mencukupi. So tuan-tuan dan puan-puan tahulah, dalam VBA saya dah habis duit. Macam tu. Jadi duit tu akan terkumpul saja dalam kad anak tuan-tuan dan puan-puan ni. Kad anak tuan-tuan dan puan-puan ni, sekiranya contohlah macam saya beritahu tadi, dia tak ada burn apa-apa pun. Macam contoh RM2 ada hari ni, lepas tu tak guna RM2 tu dia akan burn. Tak, dia tak akan burn. Dia akan bawa ke hari-hari seterusnya lah. Macam contoh RM2 lah dia akan bawa pergi esok, masuk pula RM4 pukul 2 pagi lagi, jadi RM6. Dia macam tu. Okey, jadi macam saya tunjuk pula untuk bahagian untuk kita cek baki anak lah secara mudah. Kata tak perlu tuan-tuan dan puan-puan nak login. Jadi sekejap ya. Baik. Okey, yang ini contohlah phone tuan-tuan dan puan-puan ni. Yang ni saya tunjuk melalui phone pula lah. Jadi dekat mana kita nak scan kad anak tu. Macam contohlah dekat bawah ni nampak ni ada 4 button kan. Bila kita buka aplikasi Mi1to Pay ni, dia ada 4 button ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan yang biru ni. Ni yang saya tunjuk dengan mouse saya ni. Okey, yang biru ni. Dan juga yang putih ni. Okey, macam contohlah saya tekan yang biru ni. Dia akan keluar kamera. Okey, bila dia keluar kamera, ambil kad anak tuan-tuan dan puan-puan ni. Okey, ini contohlah kad ni. Kad anak kan. Okey, ambil kad anak ni. Scan je. Okey, dan dia akan bagi tahu baki dekat food balance ni. Ni makna kata RM0, maksudnya dalam kad saya ni tak ada duit lah. Okey, jadi saya tunjuk contoh lagi sekali. Ambil kad anak tuan-tuan dan puan-puan ni, scan saja. Scan macam tu. Dan dia bagi tahu baki. Yang ini untuk yang biru punya. Jadi kita cuba tengok yang putih pula.
Okey, tekan yang putih ni. Dan macam biasa dia akan keluar kamera juga. Okey, ambil kad anak, scan saja. Scan macam tu. Jadi dia yang putih ni dia bagi tahu detail lah sikit. Mana kata dia bagi tahu nama anak tuan-tuan dan puan-puan ni. Okey, kod sekolah and then boleh tengok baki-baki yang lain ni lah. Macam kat sini dia tunjuk virtual balance. Kalau anak tuan-tuan dan puan-puan ni dia akan tunjuk dekat food balance ni lah. Dekat bahagian food balance ni. Macam tu. Baik, jadi dekat sini juga untuk sign up pun sama juga. Bila tuan-tuan dan puan-puan buka phone tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak sign up account, tekan saja yang hitam ni. Nampak ni, yang ini untuk kita create account. Yang mana yang tuan-tuan dan puan-puan belum create account lagi, boleh tekan button create account ni dan dia akan keluar. Okey, dia akan keluar features yang inilah. Masukkan nombor telefon, masukkan PIN, masukkan confirmkan balik PIN tadi tu. Email address ni penting. Email address ni sebab apa penting saya bagi tahu? Sebab nanti number TSC tu akan send mengikut nombor email yang tuan-tuan dan puan-puan masukkan dekat sini. So kalau contoh kalau tak betul yang tu, tuan-tuan dan puan-puan buka Gmail tuan-tuan dan puan-puan memang takkan dapat lah. Sebab dia akan ikut number dia akan ikut email yang tuan-tuan dan puan-puan masukkan kat sini. Okey. Jadi masukkan nama, alamat, bandar, posko and then pilih kat sinilah. Choose state dekat mana, Kedah ke, Kelantan ke, Penang ke. Kalau Penang, klik Pulau Pinang lah. Klik Pulau Pinang. Yang ni Malaysia lah. Okey. Okey, yang ini pun masukkan ni nama Mother's maiden name ni masukkan. Additional info ni ikut nak masukkan pun boleh, tak mau masukkan boleh, tekan I agree dan kemudian tekan register. Baik, lepas tu tuan-tuan dan puan-puan akan dapat TSC dekat email yang tuan-tuan dan puan-puan masukkan kat sini lah. Baik, seterusnya kita masuk ke dalam. Okey, kadang dekat bahagian, sorry saya tunjuk balik. Baik, dekat bahagian create account ni, okey, macam contohlah email ni, tuan-tuan masukkan izzat@gmail.com. Nampak? Sorry. izzat@gmail.com. Contoh, dia akan jadi huruf besar. Kadang ada juga parents tanya, tak apa ke Cik Izzat, huruf besar ni? Huruf besar ni, jadi tak ada masalah. Tak ada masalah apa-apa pun. Memang dia akan jadi huruf besar kat sini. Kalau tuan-tuan pilih, contohlah tak buat huruf besar pun dia akan jadi besar juga kat sini. Jadi tak apa kau, tak apa. Masukkan saja masukkan saja email tuan-tuan dan puan-puan ni. Masukkan, dia akan memang akan jadi huruf besar kat sini. Baik. Okey, dekat bahagian food product ni, bahagian food product ni lah yang bila tuan-tuan dan puan-puan menggunakan Express Top Up. Express Top Up. Maksudnya dia takkan masuk dekat virtual bank ni. Dia takkan masuk kat virtual bank ni, dia akan masuk dekat food product. Okey, jadi macam mana saya nak transfer dekat anak menggunakan food product ni? Macam contohlah saya bagi tahu untuk yang nak buat manual, boleh tekan dekat bahagian transfer ni and then quick transfer credit. Dekat atas ni ada sender info. Contoh virtual bank tak cukup, ada RM0. Jangan pilih RM0, ambil yang food balance ni. Sebab apa tadi tuan-tuan dan puan-puan top up menggunakan Express Top Up, dia masuk dekat food product tu. Jadi pilih food balance ni. Kat sini nanti dia akan jadi RM10. Okey, tekan dekat yang ni, lepas tu macam biasalah dekat bawah ni pilih food balance dan scan kad anak. Scan kad anak, dia akan keluar kamera dan ambil kad ni, ambil kad, scan. Okey, scan macam tu dan dia bagi tahu maklumat number IC tuan-tuan dan puan-puan lah. Amount transfer ni berapa ringgit? Macam contoh kita masukkan RM10. Dan tekan saja submit. Tekan submit. Okey, kat sini dia bagi tahu saya tak cukup duit. Jadi saya tak boleh nak transfer lah. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak masukkan RM2, masukkan saja RM2 kat sini. Letak saja 2 macam tu. RM2, tekan saja submit ni. Nanti dia akan auto masukkan lah dalam kad anak. Baik, yang depan tadi saya bagi tahu cara untuk cek baki anak. Maksudnya tak payah login. Yang itu untuk memudahkan lah. Tak perlu nak masukkan nombor telefon, nombor PIN apa. Tekan saja yang bulat. Ada 4 bulat kat bawah tadi tu. Pilih yang putih ataupun yang biru.
Baik, dekat bahagian view children tadi, sorry. Okey, dekat bahagian view children ni pun juga tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok baki kad anak tuan-tuan dan puan-puan ni. Makna kata dekat bahagian food balance ni ada berapa ringgit. Macam tu. Dekat bawah ni pula nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok maklumat anak tuan-tuan dan puan-puan. Macam contohlah untuk dia pinjam buku di pusat sumber sekolah. Dia pinjam buku dekat pusat sumber sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat bahagian library book ni. Library book ni bila tuan-tuan tekan, nanti dia akan bagi tahu, oh anak tuan-tuan dan puan-puan ni pinjam buku sekian-sekian. Dan kiranya boleh tahulah semua perkembangan anak di sekolah. Hari ni dia buat apa, dia pergi mana hari ni. Boleh tahu semua melalui view children ni lah. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok semua. Ya cikgu. Bagi tahu dekat parent yang di bahagian view children ni lah kita nak tengok kalau dia tak ada duit memang dia tak dapat beli lah. Betul. Jadi ada murid yang bagi tahu waris dah top up tapi sebenarnya dekat sini tak masuk. Jadi waris missing dekat sini. Dia tertinggal dekat sini untuk transfer masuk kepada akaun ini, akaun murid lah. Bila dia masuk ke dalam akaun murid, Cik Izzat cakap tadi food balance tu ada duit, maksudnya anak tuan-tuan dan puan-puan boleh melakukan pembelian. Nanti saya tunjuk yang contoh yang anak saya lah. Boleh. Yang betul-betul punya. Okey, jadi macam Cikgu Zul bagi tahu, kadang ada parents yang ingat, bila dia dah top up masuk RM10, dia dah RM10 tu dia akan masuk dalam virtual bank. Ni yang saya bulatkan menggunakan mouse ni. Yang ini RM10 ni makna kata dia belum transfer lagi. Belum transfer lagi ke kad anak. Makna kata duit tu duduk dalam akaun parent. Akaun tuan-tuan dan puan-puan. Kiranya tuan-tuan dan puan-puan belum lagi transfer ke kad anak tuan-tuan dan puan-puan ni. So bila tuan-tuan dan puan-puan top up masuk sini, kadang ada sebelum ni anak tuan-tuan dan puan-puan ni pergi nak beli barang di kantin, nak beli makanan di kantin. Jadi bila pihak kantin scan kad, tak ada duit dalam kad anak tu. Ada juga jadi masalah macam tu. Jadi yang ini sebab apa jadi macam tu? Sebab anak belum dapat duit. Belum dapat duit daripada akaun tuan-tuan dan puan-puan ni. Makna kata duit tu duduk dalam VBA ni. Ni dalam ni RM10. Makna kata bila dia duduk dalam ni RM10, dia belum transfer lagi lah. Belum transfer lagi ke kad anak tuan-tuan dan puan-puan tu. So macam saya bagi tahu tadi, macam mana nak transfer, boleh masuk bahagian transfer ni. Yang ini untuk manual. Tekan transfer ni, boleh tekan quick transfer credit ni. And then pilih virtual bank dan juga pilih masukkan maklumat ni lah. Yang ini untuk manual. Kalau nak mudah, tuan-tuan dan puan-puan ambil dekat bahagian auto recharge tadi. Ambil dekat bahagian view children ni. And then tekan dekat auto recharge ni. Tekan auto recharge ni, masukkan berapa ringgit nak bagi tiap-tiap hari. Macam contoh RM2, sampai hari Jumaat pun RM2, tekan saja submit. Tekan submit, dia akan bagi tahu ni notification ni. Thank you, your recharge has been add successful. Makna kata yang ini baru tuan-tuan dan puan-puan dah add. So bila mana masuk pukul 2 pagi esok, baru duit dalam VBA tuan-tuan dan puan-puan ni akan tolak. Yang ini untuk auto recharge. Kalau yang guna bahagian transfer ni, dekat quick transfer ni, yang ini akan tolak terus. Macam contoh lah ni saya tengah buat payment. Saya tekan and then saya ambil virtual bank dan saya pilih food balance. Kemudian saya scan kad anak. Ambil kad anak, scan. Baik, lepas dah scan, masukkan RM2. RM2, saya tekan terus submit. Bila saya tekan terus submit, yang ini dia akan transfer terus. Transfer terus ke kad anak. Makna kata dia tak payah tunggu 2 pagi. Dia automatik terus. Terus transfer masuk dalam kad anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat VBA tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau RM10 ada dalam VBA ni, RM2 tadi saya transfer, jadi kat sini akan jadi RM8 lah. Akan jadi RM8. Dia takkan jadi RM10 lah, dia akan jadi RM8. Sebab apa? RM2 tu dah masuk dalam kad anak. Yang ini secara orang kata terus masuk lah, direct masuk terus kalau guna bahagian transfer ni.
kalau menggunakan View Children yang auto recharge tu, yang itu dalam masa 2 pagi lah. 2 pagi baru dia akan tolak duit dalam kad anak tuan-tuan dan puan ni. Hari seterusnya tu lah. Macam tu. Okey. Jadi saya rasa boleh ke Cikgu Zul? Cikgu Zul nak tunjukkan yang tu kah? Okey, boleh. Saya tunjuk, saya tutup. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti Cik Izzat cakap tadi, kita ada 2 akaun lah. Vital Bank dengan Food Product. Saya dua-dua ada duit. Sekejap. Okey, untuk akaun saya ada dua ada duit. Vital Bank dengan Food Product. Macam Cik Izzat cakap tadi. Nampak tak? Tak keluar ni. Okey. Terputus pula. Okey, macam Cik Izzat cakap tadi, kita ada dua akaun, Vital Bank dengan Food Product. Okey, kalau kita transfer pakai Vital Bank ini. Vital Bank ni, okey, ni saya punya nombor akaun Vital Bank lah. Vital Bank ni adalah nombor akaun Ambank. Kita kena transfer ke Ambank, kemudian baru kita dapat lah dalam masa 24 jam. Okey. Saya top up RM10 semalam, hari ni dah baru masuk lah. Kemudian Food Product kita kena transfer pakai Express Top Up. Express Top Up dia masuk dekat Food Product. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak transfer ke anak. Okey, saya pergi dekat transfer. Kalau pakai ID guru dengan Izzat punya tu, memang kami punya menu ni banyak. Scroll kena jadi banyak. Tapi kalau yang parent punya, dia untuk parent saja. Okey, kemudian saya pergi kat transfer. Saya cuba transfer pakai Vital Bank dengan ni lah, Food Product tu. Okey. Okey, sekejap saya lupa nak tunjuk. Okey, saya lupa tunjuk baki akaun anak saya sebenarnya berapa. Cuba tengok dekat parent. Okey, parent. Okey, kalau kita tengok food balance dekat sini, anak saya ada RM11. RM11 dan hari-hari saya bagi dia belanja RM4 lah. RM4 Isnin sampai Jumaat RM4. Okey. Sekarang saya nak transfer bagi masuk dalam food balance. Sekarang RM11. Saya buat contoh, saya akan bagi RM1 daripada Vital Bank, RM1 daripada Food Product. Okey. Kita klik. Okey, saya pergi ke transfer. Disebabkan duit saya dah ada. Vital Bank RM10. Vital Bank RM10. Food Product RM18.10. Nanti dia akan berkurangan lah. Okey, saya pun buat transfer. Okey, saya nak ambil. Saya ada dua akaun, Vital Bank ada RM10, Food Balance ada RM10. Jadi saya nak guna duit saya di Vital Bank RM10 dulu. Kemudian saya hantar ke anak saya Food Balance. Okey, yang ini Izzat dia cakap scan kan, disebabkan saya pakai PC, saya tak ada scan. Jadi saya masuk saja dia punya nombor IC, saya type manual lah. Boleh juga. Okey, saya bagi dia RM1. RM1. Okey, kemudian dia cakap, okey, dah nak transfer. Are you sure? Yes, okey. Okey, jadi sudah masuk. Okey, mari kita tengok. Okey, saya punya Vital Bank dah kurang. Daripada RM10 tinggal RM9. Food balance masih kekal sebab saya tak guna lagi. Jadi kita tengok dekat anak saya. Anak saya, ni, View Children. Okey, tadi food balance dia 11. Sekarang jadi RM12. Jadi bila dia guna beli hari Isnin contohnya RM2, jadi dekat food balance ni jadi kurang lah. Jadi RM10 dia tolak dekat sini. Contohnya kalau hari Isnin nak saya pakai RM2 saja,
walaupun saya set dekat situ RM4, dia tolak RM2. Jadi dekat sini ada RM10. Keesokan dia pakai RM2 lagi, tolaklah RM10, tolak RM2 jadi RM8. Seterusnya macam tu. Jadi bagi saya pastikan balance dekat sini mencukupilah untuk seminggu ke sebulan ke terpulang kepada kita lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cuba dulu, cuba untuk seminggu. Kalau kata nanti nak cuba transfer berjaya tak berjaya, cuba RM1 dulu. Yang ni dia tak charge, kita boleh try and error. Okey, ni saya nak guna food product. Okey, saya transfer. Nak transfer kat anak saya lagi. Dan tadi tinggal virtual account balance RM9. Sekarang saya nak guna food balance RM18.10. Jadi saya tap. Jadi saya tap nombor IC anak saya lah. Okey, saya bagi dia RM1. RM1. Okey, pergi ke food balance RM1. Okey, submit. Okey, transfer, sure. Kemudian berjaya lah. Okey, tadi food product saya top up RM18.10. Sekarang dia dah tolak RM17.10, tolak RM1. Jadi saya tengok balik dekat anak saya. Okey, dia dah ada RM13. Itulah cara untuk kita transfer duit kita sebenarnya dekat virtual bank dengan food product tu, duit kita, bukan duit anak kita. Bila kita transfer tu maksudnya kita dah bagi. Kita bagi duit tu dalam dia punya account lah, account ni. View children staff ni kita boleh tengok. Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba dulu. Kalau RM4, cubalah masuk dekat situ. Apa ni, untuk 1 minggu. Jadi bagi saya senang lah. Saya transfer menggunakan account virtual bank ataupun food product. Jadi dia dapat berbelanja. Saya tak perlu lagi fikir untuk cari nak tukar duit RM1, duit pecah. Jadi dapat senang lah. Saya tak fikir untuk duit belanja anak. Jadi semua saya masukkan dalam ni. Okey, satu lagi saya lupa beritahu. Dekat view ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dia beli apa. History. Okey, history cashless. Okey, kita tengok. Okey, untuk ni ini hari ni. Dia punya date 14 hari bulan 12. Oh, yang ni tak. Yang ni yang terkini dia tak beli apa-apa. Jadi untuk dia beli ni RM2 dia beli. Jadi kat sini dia boleh view lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok amount 14 hari bulan 12. Tengok berapa dia guna. RM2, RM1, RM2, RM1. Jadi kita boleh tahu lah. Kita view receipt saya pun sekarang tengah explore je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat food payment history, boleh tengok anak puan dah pakai berapa. Jadi kalau dia jarang membeli, maksudnya duit ni lambatlah habis. Biar saja dia dekat sana. Tapi kita kena pantau 1 minggu tu, kita tengoklah duit ada lagi tak setiap minggu. Sama juga macam cash lah. Kita setiap minggu pun kita akan pastikan duit belanja anak kita tu sentiasa bersiap sedia lah. Kita dah spend untuk dia. Okey Zat, untuk saya itu saja. Ada tak apa-apa pertanyaan? Kita tengok sini ada soalan tak? Okey, Izzat cuba tengok dekat message. Hubungi Mak Izzat. Ya, okey. Saya nak tanya, kalau online banking tak boleh guna, nak transfer macam mana? Kalau online banking tak boleh guna, nak transfer macam mana? Kita gunalah yang macam mana Izzat? Izzat? Ya, cikgu. Dia tanya kalau online banking tak boleh guna, nak transfer macam mana? Kita boleh guna yang Express tu. Yang Express tu pun dia akan masuk online banking. Okey, dia akan guna ni juga kan? Betul. Okey, kalau yang tak boleh guna tu, boleh masuk ataupun boleh pergi ke ATM lah. ATM berdekatan dan masukkan terus
duit dan juga dekat bahagian ATM tu pilih M-Bank lah. Ambil M-Bank and then masukkan duit ke dalam nombor VBA. Nombor VBA yang tuan-tuan dan puan-puan beli itulah. Okey, saya tambah lagi Izzat. Ya. Kalau yang tak ada, yang tak aktif lah, yang tak gunakan online banking, sebenarnya kantin kita buat dua sistem lah. Kalau yang tak pandai guna digital, kita masih lagi menerima cash lah. Begitu. Kita ada dua kaunter lah. Satu kaunter cash, satu kaunter menggunakan kad digital. Okey, ada lagi soalan Diana Marisa. Saya nak tanya, macam mana nak transfer dari VBA ke food product anak sebab saya tersilap transfer ke VBA anak. Okey, untuk yang tu kiranya nanti dia akan masuk dekat VBA VBA anak lah. Kiranya nanti kalau dia buat payment dekat kantin sekolah pun, dia akan tarik duit yang ada dalam kad anak tu. Makna kata kalau contohlah tersilap, kita masukkan RM2 dalam kad anak tu, and then nanti bila dia beli, nanti dia akan tolak duit yang dekat duit yang ada dalam kad anak tu lah. Kot mana pun dia akan tolak yang tu lah, duit yang tu. Dia takkan ikut food product je. Makna kata kalau transfer ke VBA, duit dalam VBA ada duit, nanti dia akan makan duit yang VBA tu. Dia macam tu. Okey, saya pun pernah juga tersilap macam tu. Macam Cik Izzat cakap lah. Dia akan pilih yang mana dulu. Kalau dia makan dekat food product, dia akan deduct dekat food product. Habis duit dekat food product tu, saya buat dua. Saya try dua. Satu dekat VBA, satu dekat food product. Jadi dua-dua tu dia berjalan. Ya, betul Puan Diana. Kiranya tak kisah pun duit tu ada kat mana pun. Nanti dia akan makan duit tu. Jadi kat mana-mana pula kalau VBA dia akan makan duit dalam VBA tu. Kalau food balance dia akan makan duit dalam food balance tu. Ya, saya ada duit lah dalam tu. Ya, dalam saya ada akaun duit anak lah. tu. Saya sudah buat, memang dia berjalan macam tu. Dia ambil, contohnya Puan letakkan VBA anak, dia akan deduct daripada VBA. Kemudian kalau lepas tu Puan top up dekat food product, dia akan pergi dekat food product pula, automatik. Okey, ada soalan lagi? Sekarang ni saya nak fokus yang ni lah. Ini yang tujuan saya nak buat Google Meet ni, nak minta nak bagi tahu, nak ajak ibu bapa ni supaya boleh buat benda ni, transfer ke akaun anak. Okey, yang nak masuk aplikasi tu masuk dekat Play Store, kemudian type Me Want to Pay. Macam ni, contoh saya buka Play Store. Play Store. Baik. Lepas tu search saja dekat atas ni, tulis je ME12PAY. Ya. Okey, tekan yang ni dan boleh ambil yang color purple ni. Yang color purple ni. Tekan yang ni, yang ada keluar logo macam ni lah. Yang tuan-tuan dan puan nampak ni, okay, logo ni, lepas tu tekan je install. Lepas tu nanti dia akan keluar dekat depan ni, nampak ni, Me Want to Pay ni. So bila tuan-tuan dan puan tekan, dia akan keluar, tapi yang ni saya dah login tadi. Okay, so dia akan keluar macam ni, paparan macam ni. Okay, and then seterusnya, Assalamualaikum, nak tanya anak darjah 6 ada dalam 3 bulan lagi ke, duit yang baki dalam kad tu macam mana? Okey, contohlah untuk yang darjah 6 yang dah nak habis sekolah ni, ada duit lagi dalam kad anak, okey, boleh inform kepada saya lah, dan kita akan keluarkan balik lah duit yang dalam kad anak tuan-tuan dan perempuan tu. Kalau ada baki yang berlebihan dalam tu, kita akan keluarkan. Cik Izzat boleh transfer tu, guna transfer ke bank account. Okey. Okey, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan bahagian transfer ni. Okey, sana saya buka balik. Baik. Okey, pergi dekat bahagian transfer ni. Okey, boleh tekan to bank account. Tekan to bank account ni. And then pilih Malaysia, choose bank ni, pilihlah bank tuan-tuan dan puan-puan ni. Contoh Maybank, tekan Maybank.
Okey, yang ni untuk apa? Nak pilih untuk apa? Okey, pilihlah. Yang ni, lepas tu masukkan account number lah. Yang ni account number tuan-tuan dan puan-puan lah. Account number bank. And then account yang ni nama bank lah. Dan masukkan nak apa ni? Nak bawa keluar berapa ringgit. Contoh RM10, masukkan RM10. Dan tekan bahagian transfer ni lah. Dan saya tekankan juga kat sini account number, make sure tuan-tuan dan puan-puan masukkan account number yang betul. Sebab apa? Sebab takut nanti salah nanti, dia takkan boleh, kita tak boleh nak bantu dah yang tu. Saya tak boleh nak bantu dah. Make sure account number tuan-tuan dan puan-puan ni masukkan betul. Okay, so kat sini dia ada charge lah. Macam tuan-tuan dan puan-puan nak keluarkan duit ni, dia akan charge kat sini RM2. Dia akan charge RM2 kat sini. Okay, yang itu untuk kalau ada duit yang berlebihan lah dalam VBA tuan-tuan dan puan-puan ni. Baik. Jadi seterusnya, kenapa setiap kali nak sign in dia tulis invalid pin nombor, padahal betul je nombor pin tu. Dah banyak kali dah saya reset pin nombor. Okay, invalid pin nombor tu cuba Puan Aslinda, okay, masukkan dekat sini, masukkan nombor telefon 6. Make sure letak 6 dulu. Nombor 6 kat depan, masukkan nombor telefon 012 ataupun mengikut nombor telefon tuan-tuan dan puan-puan ni lah. PIN ni pula, masukkan PIN yang tuan-tuan dan puan-puan masukkan. Kalau tak boleh juga, kalau invalid juga, boleh WhatsApp saya lah. Saya dah letak nombor kat atas, nombor telefon saya, WhatsApp saya. Nanti saya akan minta maklumat puan untuk kita buat semakkan lah. Baik. Okey, lepas tu Puan Suri Noliza nak tanya, KYC minta gambar IC lagi. Satu gambar muka ke apa? Okey. Okey, satu gambar muka ke apa? Okey. Baik, 42747. So, sekejap ya, saya buka bahagian KYC. Okey. Jadi bahagian KYC masuk dekat bahagian user dan scroll ke bawah. Allah. Yang ini salah, sorry. Sana. Baik, masuk dekat bahagian user. Okay, tekan update KYC ni. Okay, KYC minta IC lagi IC lagi atau gambar muka. Okay, so IC tuan-tuan dan puan-puan kena ambil kad IC, maksudnya letak dekat okay, macam contoh lah, saya tunjuk contoh. Sekejap saya buka kamera saya. Baik. Okay, ni contohlah, bayangkanlah ni kad IC saya. Okay, ambil gambar kad IC macam tu dan tekan snap dulu sekali. Snap dulu sekali. Lepas tu ambil gambar selfie tuan-tuan dan puan-puan. Dekat bahagian ni pula. Baik, sekejap ya. Okay, dekat bahagian bawah ni selfie picture kan. Dekat bawah ni. Yang saya tunjuk ni selfie picture ni. So selfie picture tu ambil gambar tuan-tuan dan puan-puan lah. Maksudnya nak selfie. Okay, tengok muka saya macam ni. Okay, so kita selfie lah. Tekan selfie, tekan snap sekali macam tu. And then nanti dekat bahagian bawah ni. Sorry. Baik, dekat bawah ni. Yang ini baru kita choose file ni. Dekat bahagian choose file ni, yang ini baru pilih apa nama ni? Baru pilih gambar yang tuan-tuan dan puan-puan ambil tadi tu. Maksudnya bila yang ini dia minta IC pasport, muka depan. Maksudnya pilih muka depan. Ambil gambar yang ada apa nama ni? Muka tuan-tuan dan puan-puan tu, batu dengan inilah maklumat tuan-tuan dan puan-puan tu. Ambil file yang tadi tuan-tuan dan puan-puan takap tadi tu. Lepas tu selfie picture ni, ambil gambar yang kita selfie tadi tu. Yang saya tunjuk tadi. Ambil file yang tu. Lepas tu tekan je upload KYC. Dia macam tu. Baik, seterusnya Tuan Muhammad Alif Hakimi nak tanya user ID dengan password nak buat macam mana? User ID dengan password nak buat macam mana? Okey. First kali saya log out dulu. Baik. First kali user ID dengan password ni nak buat, kita kena create account dulu tuan. Nak kena create account dulu. Create account dia dekat mana? Tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan ni. Sign up ni. Yang kali hitam ni, tekan sign up ni dan isi semua maklumat ni. Kena isi semua maklumat ni and then tekan register.
Tekan register. Selepas tekan register, dia akan bagi TSC dekat email. Dekat email tuan-tuan dan puan-puan ni. Email tu dekat mana? Email tu yang tuan-tuan dan puan-puan masukkan dekat sini. Nampak ni dekat bahagian email address ni. Dekat bahagian email address ni, dia akan dapat nombor TSC. Selepas tekan register, dapat TSC dekat email, ambil nombor TSC dekat email tu dan masukkan dalam ni. Kadang ada juga yang dalam inbox tak dapat. Bila tuan-tuan dan puan buka email tuan-tuan dan puan ni dekat bahagian inbox tu tak dapat pun TSC tu. Cuba tuan-tuan dan puan buka dekat bahagian spam. Kan email kan dia ada bahagian spam. Boleh pergi dekat bahagian spam tu tengok. Kadang dia masuk kat situ. Okey. So selepas tuan-tuan dan puan dah isi maklumat, dah masukkan nombor TSC, baru boleh kita login. Yang penting dekat user ID ni masukkan dulu nombor 6. Nombor 6 dulu kat depan. Nombor 6 dulu dan masukkan nombor telefon tuan-tuan dan puan lah, berapa yang tuan-tuan dan puan masukkan tadi tu. Okey. Lepas tu PIN pun yang kita isi tadi tu lah. Baik, kemudian jadilah. Okey. Jadi pasal macam mana? Okey. Ada lagi ke soalan? Okey, baik, ada soalan lagi sebelum kita teruskan. Tanya saja apa-apa pun, santai-santai saja. Okey, baik. Apa ni hari Jumaat kita dah meeting dengan pengusaha kantin dan juga koperasi untuk 2024. Kita akan buat dua sistem lah. Satu masih like cash kita masih gunakan. Kalau yang digital pun kita gunakan. Jadi kita pakai dua sistem lah. Satu cash, satu lagi guna kad digital. Jadi saya nak maklumkan kepada waris lah. Tahun lepas, tahun ni masih lagi 2023, pengusaha kantin dia bagi tahu ada itulah kes ni lah. Dia cakap parent dah top up tapi dekat dia punya akaun tu masih lagi kosong. Jadi dia tak dapat beli. Pengusaha kantin mak tok ni baik hati, dia bagi jugalah makan. Tapi mak tok cakap kalau hari-hari dia minta macam tu susahlah mak tok kan. Okey, jadi 2024 kalau anak tuan-tuan dan puan-puan tak berjaya untuk membeli, kemungkinan dia tak dapat makan lah. Jadi saya akan minta nama, saya akan kontak balik lah waris dia yang tengok macam mana dia dah top up ke tidak kan. Kadang-kadang budak-budak ni kita takut juga dia salah faham. Dia ingat mak dia top up dia dah boleh guna. Jadi takut parent yang tak bersedia. Memang ada parent yang tak bersedia sebab kita janji 2024 kita akan buat taklimat macam ni lah untuk membolehkan parent menggunakan kad digital tu. Tapi ada parent yang advance, dia dah top up, jadi dia kata cikgu, dia top up banyak pula, RM50. Jadi saya pun kesian lah. Jadi saya bincang dengan pengusaha kantin, boleh tak kita guna tahun ni. Jadi dia berjaya lah guna. Ada beberapa murid yang parent yang advance, dia boleh guna dengan sukses lah. Tapi ada juga murid yang dia tengok kawan lain pakai kad, dia pun hulu juga kad ni. Tapi sebenarnya belum ada apa-apa lagi kredit dalam tu kan. Jadi mak tok ni tak sampai hati lah. Jadi 2024 sudah bincang dengan pentadbir. Kita akan ambil nama lah dengan nombor telefon parent, kita akan hubungi. Kalau kata dia tak ambil pun sedia maklum lah waris. Mungkin kita akan tulis nama dan minta kalau kata dia nak makan juga kita bagi dia makan. Tapi kita akan minta bayar balik lah keesokan tu. Kita akan hubungi parent, kata kad dia tak boleh guna. Jadi mak tok bagi juga. Jadi kita akan bagi tahu lah jumlah yang dia ambil dan makan di kantin tu. Minta keesokan dia parent bayar semula lah. Jadi 2024 ni saya dah bagi taklimat
Saya harap perkara macam tu tak berlaku lah. Jadi parent tolong pastikan maklum kepada anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia tak faham. Dia tengok kawan lain, dia post semua pakai kad ni, dia pun nak guna juga kan. Jadi nanti di sekolah pun saya akan maklumkan juga, dan pemahaman untuk ibu bapa pun saya maklumkan di sinilah, supaya bila kita mula nak guna ni memang agak sukar, tak faham lagi, tapi bila dah faham insya-Allah semua dapat berjalan dengan lancar. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Macam mana nak masuk duit dalam virtual bank? Okey, tadi kita dah bagi tahu lah. Puan Rokiah Harun mungkin masuk lewat. Okey, cikgu, cash boleh guna sampai bila? Cash boleh guna sampai bila-bila. Okey, jadi kita sekarang ni bagi pilihan lah kepada waris, sama ada nak guna kemudahan yang kita buat, yang sedia ada, cashless, ataupun masih lagi nak guna cash, kita terima. Pihak kantin pun dah sedia maklum. Begitu juga dengan koperasi. Koperasi pun macam tu juga. Dia orang terima juga ni lah, guna kad digital dan juga cash. Okey, ada soalan lagi? Untuk pelajar dapat RMT guna kad digital yang sama juga ke cikgu? Okey, untuk pelajar RMT, okey begini, RMT tu kita gunakan kad sebab sekarang ni kadang-kadang ada parent, ada cikgu yang tak kenal budak RMT dengan murid RMT dengan murid biasa. Terlalu ramai. Jadi kita setkan kad tu untuk pelajar RMT. Jadi dia untuk scan saja, untuk rekod. Kalau pelajar lain dia nak scan juga, dia akan bunyi arrow. Dia bunyi tu. Maksudnya budak tu bukannya, murid tu bukannya murid RMT. Jadi untuk RMT ni memang kita perlukan untuk dia orang scan untuk rekod dalam sistem saja. Kita nak kira macam contohnya pelajar RMT kita ada 150. Jadi bila murid RMT dia scan dekat cikgu RMT tu, jadi kita sebenarnya nak tengok bilangan kehadiran. Bilangan kehadiran yang mengambil makanan RMT tu. Itu tujuan kita buat sistem ni lah, guna kad digital RMT ni. Okey, lagi soalan? Di situ ada nombor lah, Muhammad Izzat Daniel, Izzat tu lah. Izzat yang pegawai penyelia Mi1 to Pay untuk Pulau Pinang. Fatin Ashikin, Nurul Akilah ni dia punya pembantu lah. Okey, ada soalan lagi? Cik Norman Ismail. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, saya teruskan lagi. Okey, untuk penggunaan kad digital ni, kita bukannya saja untuk menggunakan pembelian digital di kantin ataupun di koperasi. Selain itu kad tu boleh juga digunakan untuk pinjaman buku teks. Kita sudah buat percubaan sebelum cuti tu, buku teks pula, pinjaman buku pusat sumber untuk untuk murid-murid baca di rumah. Okey, kemudian kita mintalah jasa baik waris untuk add anak dalam Mi1 to Pay, kita punya Mi1 to Pay tu, supaya kita dapat hantar maklumat kerja sekolah anak pun kita boleh hantar kat situ. Okey, keluar masuk kelas pun kita kita akan menggunakan kad tu jugalah untuk kebenaran keluar masuk kelas. Jadi mintalah anak-anak, tuan-tuan dan perempuan jaga kad tu elok-elok lah. Kad tu macam ni, dia all in one. Kita akan guna kad tu untuk pelbagai fungsi. Kehadiran co-curriculum pun kita akan gunakan kad tu juga. Jadi memudahkanlah, satu kad dapat menggunakan untuk semua urusan di sekolah. Ini yang kita lancar tu ialah untuk pendigitalan sekolah lah, sekolah
digital yang kita lancarkan pada hari itulah. Okey, ada lagi soalan? Darjah 1 pun kena buat juga ke cikgu? Okey, untuk hari itu kita bagi tahu darjah kita galakkan tahap 2. Kita tahap 2 ni maksudnya 4, 5, 6. Tahap 1, 1, 2, 3 tu terpulang kepada ibu bapa. Kalau anak saya darjah 1 dan saya dah bagi dia guna dan berjalan dengan lancar. Yang penting kita dapat ni lah, urus dia punya kad untuk pembelian. Untuk pembelian tu kita sangat-sangat bergantung dengan pengurusan ibu bapa lah. Dekat dengan sistem Mi1to Pay. Yang lain-lain tu semua urusan sekolah yang akan urusan macam pinjaman buku di pusat sumber, hantar kerja sekolah dekat parent, maklumat lah. Kemudian kebenaran keluar masuk kelas tu semua tu guru-guru yang akan ambil alih. Cuma yang penting untuk kerjasama ibu bapa ni inilah untuk pembelian secara kad digital ni. Okey, kita ada Kak Ana. Kak Ana pengusaha kantin. Mungkin Kak Ana ada apa-apa nak disampaikan, Kak Ana? Assalamualaikum semua. Bagi Waalaikumsalam. pihak kantin buat masalah boleh terima lah cikgu, cash pun boleh, guna kad pun boleh. Macam kita sembang kemarin, kad tu nanti kita buka satu meja lah untuk kad tu cikgu. Ya, baik Kak Ana. Ya, cikgu. Okey, terima kasih. Pengusaha kantin pun pada tahun ni untuk apa kita panggil, untuk melancarkan penggunaan kad digital ni, Kak Ana pun memain peranan besar juga ni, kantin sekolah untuk menjayakan sistem digital ni. Ya, InsyaAllah. cikgu. Okey, terima kasih Kak Ana. Sama Okey, cikgu. kalau tuan-tuan dan puan ada masalah boleh kemukakan sekarang. Kita sekarang dah pukul 11.27. Mungkin 11.30 kita tamat. Mungkin kita ada CEO Puan Cik Adilah untuk sampaikan apa-apa pesanan. Okey, Assalamualaikum. So saya harapkan semua ibu bapa dapat join lah, sebab kita tak nak sekolah di Pulau Pinang ni ketinggalan, sebab kita punya program ni berjalan di seluruh Malaysia. Yang tak masuk lagi ni cuma Sarawak lah. Jadi semua negeri dah mengambil bahagian, dan fungsi-fungsi yang cikgu mention tadi tu ada pelbagai lah. Sekarang ni dah jadi sampai 50 fungsi-fungsi yang digunakan oleh guru sekolah, ibu bapa, JPN, PPD untuk laporan-laporan kantin, tandas semua tu. Tujuan dia untuk menggerakkan bebanan guru dan juga untuk melibatkan ibu bapa dan juga murid-murid lah. Tak kira lah dia di bandar ke luar bandar ke. Macam kita dengan orang asli pun di Kelantan tu jauh di sana tu pun semua nak cuba masuk dalam pendigitalan di sekolah ni lah. Okey, itu sajalah saya punya sedikit sebanyak lah. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Cik Adilah, CEO Mi1to Pay. Kita tengok di sini ada nak bertanya ni, Encik Norman Ismail. Ada sini Encik Norman Ismail. Muhammad Akil Koyum ni antum angkat tangan. Ada soalan? Okey, kita buka lagi. Kalau ada soalan, ada 1 minit lagi. Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan. Cik Zat, ada apa-apa lagi kata-kata pesanan? Okey, baik. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua ibu bapa SK Bagan Jerman, dan saya harap tuan-tuan dan puan dapat sedikit sebanyak ilmu lah apa yang saya sampaikan sebentar tadi. Jadi jika ada masalah, tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat chat box. Saya dah letakkan nombor telefon saya. Boleh WhatsApp sajalah. Boleh WhatsApp tentang masalah yang tuan-tuan dan puan hadapi. InsyaAllah saya akan selesaikanlah masalah tersebut.
Jadi saya rasa itu saja untuk part saya lah hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum sehingga kita berjumpa lagi lah. Saya serah semula kepada Cikgu Zul. Okey, terima kasih Cik Izzat. Okey, dari saya wakil daripada pihak sekolah, amat orang kata apa, amat berharaplah kerjasama daripada semua waris supaya kita dapat menjayakan pendigitalan sekolah 2024. Sekarang ni saya tengok memang kita terpaksalah ikut arus perubahan. Anak saya yang di kolej, dia kata sekarang ni pun semua pakai digital. Dia kata jadi saya terpaksa buat ikut perkembangan semasa. Kalau tidak dulu dia pakai cash, jadi sekarang ni dia pun pakai digital. Dia dekat kolej pun pakai digital. Jadi kita nak didik anak-anak kita dan juga waris-waris mendigitalkan diri mengikut perubahan semasa lah, perubahan zaman sekarang ni dah tak pakai cash. Jadi kita nak, salah satunya nak melatih itulah ke arah digital. Jadi saya harap semua waris, guru-guru menyahut cabaran ini untuk kebaikan lah, untuk kebaikan. Saya harap apa yang kita rancang ni dapat berjalan dengan lancar dan berjaya. InsyaAllah lah pihak sekolah yang macam Encik Adilah beritahu tadi, sebenarnya sistem ni dia dah upgrade banyak. Jadi pihak sekolah ni untuk permulaan kita akan langkah step by step lah. Tidak terlalu drastik untuk mengejar perubahan ni. Jadi untuk pengetahuan waris-waris semua, dari semasa ke semasa kita akan maklumkanlah apa ni penambahbaikan yang pendigitalan ni akan buat. Saya harap semua dapat ikutlah apa yang dirancang oleh pihak sekolah untuk kebaikan kita semua, untuk perubahan mengikut perubahan zaman semasa, untuk menjayakan TS25 Sekolah Pendigitalan. Sekarang kita tengok banyak dah sekolah-sekolah yang buat digital, jadi kita tak nak ketinggalan sebenarnya. Jadi kita nak ikut arus perubahan semasa tu, selari dengan perubahan zaman. Jadi saya harap ibu bapa semua bersedia untuk mengikuti perubahan. Saya dengar yang sekolah menengah sekarang ni pun sedang meluas untuk menggunakan sistem digital ni. Okey, kita tengok JPJ sekarang ni pun dah digital. Tak keluarkan apa ni, kita punya apa tu, RegTag pun pakai handphone saja. Semakin canggih sekarang ni. Jadi kita terpaksa ikutlah perubahan zaman. Okey, daripada pihak sekolah dengan harapan yang tinggi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana pada hari ini waris-waris menyahut cabaran dan mengambil masa, saya mengambil masa waris-waris untuk ni lah taklimat ni. Saya rasa agak penting. Seperti Cik Izzat bagi tahu, ada sekolah saya tengok tadi 40 orang yang dah masuk Google Meet. Saya harap 40 orang ni aktif menggunakan kad digital dan lama kelamaan menarik minat untuk pelajar-pelajar lain ikutlah. Begitu juga dengan waris-waris lain, bila dah guna baru kita tahu. Kalau tak guna kita tak tahu. Okey, daripada saya minta maaf kalau ada tersalah kata, tersinggung perasaan waris-waris. Saya mohon maaf. Jadi daripada pihak sekolah saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana hadir Google Meet pada hari ini. Semoga kita terus berjaya ke depan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk grup Telegram tu kita akan letak info-info dekat situ lah. Yang video kita bincang hari ni pun saya akan edit masuk dalam
masuk dalam kita punya Telegram tu untuk tengok balik. Okey. Sekian, terima kasih.